ialah Encik Izarul Izwan bin Yusof. Beliau belajar di Universiti Utara Malaysia dan merupakan pegawai pemasaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi, tanpa meluang masa, saya serahkan webinar ini kepada Encik Izarul. Okey, alright. Terima kasih Cik Moderator. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, semua boleh dengar sampai suara okey ke? Jelas? Jelas tak? Jelas Wan. Okey, alright. Okey, saya perkenalkan lagi semula. Nama saya Izarul Izwan bin Yusof daripada bahagian pemasaran dan perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey. So, hari ini saya akan memberikan taklimat berkaitan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan ada di dalamnya nanti dia berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sebagai pelajar. Kita ada pakej pendaftaran percuma untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So, saya mulakan taklimat saya dengan latar belakang SSM. So, SSM ni ditubuhkan pada April tahun 2002 atau lebih tepat lagi pada 16 April tahun 2002. Kami adalah sebelum ini kami digabungkan di antara dua entiti. Yang pertama adalah Pejabat Pendaftar Syarikat ataupun Register of Company ROC, dan juga Pejabat Pendaftar Perniagaan ataupun Register of Business ROB. So, kami digabungkan menjadi Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada tahun 2002. So, tahun ini ataupun minggu hadapan kami akan menyambut ulang tahun yang ke-19. Kami merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HCP. So, di bawah KPDN HCP ni kita ada lagi dua agensi, ada tiga agensi. Agensi yang pertama adalah SSM, agensi yang kedua adalah Perbadanan Harta Intelek ataupun MYPO. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mendaftarkan cap dagang ataupun trademark ataupun copyright, so di MYPO lah tempatnya. Dan juga Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC. So, pejabat negeri dan cawangan di SSM, kita ada di setiap negeri, termasuklah wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. So di Kuala Lumpur ataupun di Lembah Kelang ni kita ada 3 lokasi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hadirkan diri. Yang pertama di ibu pejabat sendiri di KL Central. Yang kedua di pejabat SSM di Persin 2, bangunan KPDN HCP Persin 2 Putrajaya. Dan yang ketiga adalah di UTC Pudu yang kita buka daripada hari Isnin sehingga hari Sabtu dari pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. So, fungsi utama SSM yang pertama adalah mengendalikan pemerbadanan syarikat, perkongsian liability terhad dan pendaftaran perniagaan. Maksudnya di sini adalah SSM adalah satu-satunya badan bagi pendaftaran syarikat, bagi pendaftaran perniagaan dan juga syarikat yang ada di Malaysia ini. Yang kedua, sebagai pusat maklumat korporat dan perniagaan, kami selain daripada pendaftaran, kami juga membekalkan ataupun membekalkan maklumat berkaitan pendaftaran dan juga syarikat di Malaysia. Maksudnya maklumat-maklumat berkenaan pendaftaran ataupun syarikat yang ada di Malaysia. Yang ketiga adalah pengawal selia korporat. Yang keempat adalah peningkatan tahap tabik urus korporat. Yang kelima adalah sebagai pusat latihan korporat, di mana kita ataupun di SSM ini ada akademi latihan bagi melatih ataupun memberikan maklumat kepada pengarah syarikat dan juga setiausaha syarikat. Kita akan pergi kepada segmen yang pertama, iaitu segmen pendaftaran. So entiti perniagaan dan syarikat di Malaysia. Di Malaysia ni kita ada 3 entiti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh daftarkan. Yang pertama adalah perniagaan. Di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ataupun yang kita selalu panggil adalah enterprise. Perniagaan ini hanya terguna pakai di Semenanjung Malaysia dan juga Labuan sahaja. So selain daripada Labuan, contohnya di Kota Kinabalu ataupun di Kuching, pendaftaran perniagaan ni perlu dibuat di pejabat lembaga hasil dalam negeri ataupun di pihak berkuasa tempatan PBT di daerah-daerah di Sabah dan juga di Sarawak. Entiti yang kedua adalah syarikat di bawah atas syarikat di bawah atas syarikat 2016, iaitu syarikat Seram Berhad dan juga Berhad. Entiti yang ketiga adalah perkongsian liability terhad ataupun Akta PLT tahun 2012 atau singkatannya adalah PLT. So tuan-tuan dan puan-puan,
boleh tahu atau membezakan perniagaan dan juga syarikat. So kalau perniagaan ni lebih kepada businesses. Okey, maksudnya yang kecil-kecilan lah ataupun SME. Okey. Perbezaan entiti perniagaan. Yang pertama adalah dari segi nama entiti. Okey, bagi perniagaan dia menggunakan nama seperti enterprise, resources, ventures, kitchen ataupun construction ataupun nama-nama lain yang kami anggap ataupun kami boleh luluskan. Okey, seperti nama partners ke, nama ataupun lain-lain namalah. Okey, bagi syarikat dia hanya menggunakan serembahat ataupun berhad sahaja. Okey, dan bagi perkongsian liability terhad mereka menggunakan perkataan PLT di belakang. Alright. Yang kedua adalah fee pendaftaran. Okey, bagi perniagaan dia terbahagi kepada dua. Satu, yang pertama adalah pendaftaran menggunakan nama seperti dalam kad pengenalan. Okey, sebagai contoh nama saya Izharul Izzuan bin Yusof. So nama perniagaan saya juga akan menjadi Izharul Izzuan bin Yusof. Yang itu dikenakan bayaran sebanyak RM30. Okey, manakala yang kedua adalah pendaftaran trade name ataupun nama selain daripada nama IC. Okey, sebagai contoh Izharul Izzuan Ventures, Izharul Izzuan Resources, Izharul Izzuan Enterprise. Yang itu dikenakan bayaran sebanyak RM60 plus ataupun tambahan RM10 untuk info ataupun maklumat perniagaan. Okey, secara totalnya pendaftaran menggunakan nama mengikut kad pengenalan adalah RM40 dan nama trade adalah RM70 bagi 1 tahun. Okey, berbeza pula bagi syarikat, serembahat dan juga berhad. Pendaftaran sahaja dah kena bayar di SSM adalah sebanyak RM1,010. Dan bagi PLT pula adalah fee pendaftaran adalah sebanyak RM500. So, kita pergi ke perbezaan yang ketiga dari segi pemilikan. Bagi perniagaan, pemilik adalah pemilik perniagaan ataupun pemilik perniagaan adalah owner yang sepenuhnya ke atas perniagaan tersebut. Okey, bagi syarikat pula dia ataupun pemilikan dia akan lebih kepada ataupun memang adalah kepada shareholder ataupun pemegang saham. Shareholder ni mereka yang melaburkan duit bagi sesebuah syarikat tersebut. Okey, yang bagi PLT pula, dia adalah pemilikan perkongsian. Maksudnya, dia berkongsi di antara partnership mereka lah. Okey. Yang keempat, rakan kongsi atau pemegang saham bagi milikan tunggal bagi perniagaan, dia ada milikan tunggal, sole proprietorship dan juga partnership. Partnership ni adalah 2 sehingga 20 orang sahaja maksimum. Okey, bagi syarikat pula dia adalah minimum ataupun minima adalah seorang dan tiada hadnya maksima. Okey, maksudnya berapa orang pun boleh menjadi shareholder sesebuah syarikat tersebut. Bagi PLT pula minimum ataupun minimum 2 orang dan tiada hadnya maksimum. Alright. So perbezaan yang kelima adalah dari segi pentadbiran ataupun pengurusan sesebuah syarikat ataupun perniagaan tu. Bagi perniagaan, pemilik berkuasa penuh lah ke atas perniagaan tersebut. Bagi syarikat, mereka perlu melantik company secretary ataupun setiausaha syarikat yang menguruskan urusan-urusan pentadbiran syarikat. Okey, bagi PLT pula, mereka perlu melantik pegawai pematuhan ataupun yang dipanggil compliance officer yang bertanggungjawab menguruskan PLT tersebut. Okey. Yang perkara yang ke nombor 6, perkara nombor 6 iaitu pematuhan tahunan. Bagi perniagaan dia tiada pematuhan tahunan. Bagi syarikat pula, syarikat serembahat dan juga berhad, mereka perlu menghantar penyata tahunan, annual return dan juga penyata kewangan ataupun financial statement yang perlu diaudit dan perlu dihantar kepada SSM. Bagi PLT pula, mereka perlu menghantar akaun pentadbiran ataupun management account saja yang meliputi profit and loss, untung atau rugi tanpa perlu diaudit kepada SSM. Okey, fee tahunan. Fee tahunan bagi perniagaan dia dipanggil pembaharuan ataupun renewal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat pembaharuan sebelum tarikh tamat tempoh. Dan dia juga terbahagi kepada dua. RM30 bagi penggunaan bagi pendaftaran mengikut nama pendaftaran mengikut nama di kad pengenalan. Okey. RM60 adalah nama trade lah. Nama trade tu adalah nama seperti enterprise resources. Okey. So, bagi syarikat serembahat dan juga berhad, mereka perlu menghantar penyata tahunan RM150 dan penyata kewangan adalah RM50. So, totalnya adalah RM200. Okey, sama juga seperti PLT, dia dipanggil sebagai annual declaration ataupun deklarasi tahunan yang perlu dibayar kepada SSM RM200.
Okey, perkara yang ke-8 adalah siapa yang layak mendaftar. Okey, bagi perniagaan dia hanya terbuka kepada warga negara Malaysia dan juga pemerhati tetap ataupun permanent resident sahaja. Okey, dia tidak boleh didaftarkan bagi orang asing ataupun warga asing. Perniagaan enterprise ni hanya terbuka kepada warga negara dan juga pemerhati tetap. Okey, bagi syarikat dan juga PLT, dia terbuka kepada warga negara dan juga warga asing. Maksudnya warga asing juga dibenarkan untuk menjalankan perniagaan di Malaysia tetapi perlu mendaftarkan syarikat asam berhad ataupun PLT, perkongsian liability terhad sahaja. So pendaftaran untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pendaftaran perniagaan dan juga syarikat di Malaysia ni dilakukan secara atas talian, tidak ada lagi over the counter ataupun tidak perlu hadir ke SSM untuk membuat pendaftaran. So hanya perlu buat di laman web ataupun website bagi perniagaan adalah easybiz.ssm.com.my, bagi syarikat semberhad ataupun berhad di mycoid2016.ssm.com.my dan bagi PLT pula di laman web myllp.com.my. So faedah daftar perniagaan yang pertama diperkui sah kewujudan menurut undang-undang. Okey, dia sebagai contoh jika macam kita lahir di dunia ini, kita akan mendapat kad pengenalan sama juga seperti perniagaan. Okey, sekiranya perniagaan itu didaftarkan di SSM, kita akan berikan sijil, salinan sijil dan juga maklumat perniagaan sebagai bukti rasmi lah bahawa perniagaan tersebut adalah milik tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, yang kedua adalah menikmati pelbagai insentif pinjaman dan latihan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan seperti MARA, Tekun, SME Corp dan juga lain-lain. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. So, inisiatif ataupun insentif yang disediakan oleh kerajaan yang paling terbaru adalah Geran Khas Prihatin GKP di mana pendaftaran SSM diperlukan bagi permohonan GKP. Okey. Yang ketiga adalah menunjukkan kredibiliti dan komitmen untuk berniaga. Para pelanggan lebih yakin berurusan dengan peniaga yang berdaftar. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya adalah kita berurusan dengan mereka yang berdaftar di SSM. Sebab apa? Jika berlaku apa-apa kes yang tidak diingini seperti penipuan ataupun ketidakpuasan hati, okey, kes tersebut boleh dibawa ke mahkamah dan juga kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Okey, dan ia lebih mudah untuk diuruskan sebab kita ada data-data pendaftaran perniagaan dengan syarikat di SSM. Okey, yang seterusnya adalah pengurusan kewangan yang lebih terurus, mempunyai akaun khas dengan pihak bank. Ini adalah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah membuat pendaftaran SSM. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan juga layak untuk membuka akaun semasa ataupun current account di pihak bank dengan pihak bank untuk bagi transaksi berkaitan transaksi keuangan ataupun aliran tunai yang melibatkan pendaftaran perniagaan dan juga syarikat. So kita akan separatekan daripada kita punya personal account dan juga company account. Okey, EasyBiz Online. So EasyBiz Online ni adalah perkhidmatan pendaftaran perniagaan. Okey, yang kita sediakan secara atas talian. So transaksi berkaitan pendaftaran perniagaan, pembaharuan perniagaan, pembayaran kompaun, perubahan maklumat, penutupan perniagaan ataupun transaksi berkaitan pendaftaran perniagaan boleh dibuat secara atas talian tanpa perlu hadir ke SSM. Okey, sebab apa kita buat online? Yang pertama adalah memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk berurusan dengan SSM. Okey, dan ianya cepat dan pantas dan 24 jam sehari. Okey. So maksudnya bila-bila masa saja tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat transaksi berkaitan pendaftaran. Tak kira lah pagi ke malam ke tengah malam ke tengah pagi ke subuh pun boleh juga membuat transaksi berkaitan pendaftaran perniagaan di EasyBiz Online. So apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat adalah pergi ke laman web easybiz.ssm.com.my, sign up sebagai pengguna ataupun ID pengguna dan tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan email notifikasi bagi pengaktifan ID di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu menghantar gambar selfie dengan kad pengenalan untuk kita mengaktifkan ID. So selepas itu barulah boleh guna kita punya perkhidmatan atas talian EasyBiz Online ni. Okey. So skim pendaftaran perniagaan prihatin atau singkatannya SPPP. Okey, dia adalah satu inisiatif ataupun satu inisiatif lah yang disediakan oleh SSM memberikan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada dua golongan. Yang pertama adalah kategori usahawan golongan B40 berumur 18 tahun dan ke atas mempunyai maklumat dalam pangkalan data penerima BPN Bantuan Perhatian Nasional PBN 2.0 bagi kategori B40 dan tiada rekod entiti perniagaan yang masih aktif di SSM. Yang kedua ni adalah tuan-tuan dan puan-puan lah dalam kategori pelajar IPTA, IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Okey, mestilah pemegang MyCard berumur 18 tahun dan ke atas, pengajian pelajar ataupun pengajian sepenuh masa
serta tiada rekod entiti perniagaan yang masih aktif. Yang masih aktif ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pernah daftar SSM sebelum ini tetapi berada di dalam kategori ataupun dah luput. So kita buka juga ataupun kita berikan juga pendaftaran ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So dokumen yang diperlukan, yang pertama bagi kategori golongan usahawan B40 ni adalah salinan kad pengenalan sahaja. Okey. Apa ni, dokumen sokongan yang lain seperti bukti pengesahan menjalankan perniagaan itu telah dimasukkan. Okey. Just bagi salinan kad pengenalan sahaja bagi golongan B40 dan dia adalah penerima BPN 2.0 dalam kategori B40 dan kita akan berikan pendaftaran secara percuma. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pelajar sepenuh masa ni, apakah dokumen yang kita perlukan? Yang pertama adalah salinan kad pengenalan depan dan belakang. Yang kedua adalah salinan kad pelajar ataupun kad matriks. Yang ketiga adalah surat pengesahan pelajar bertarikh terkini. Okey, kita nak surat pengesahan pelajar bertarikh terkini. Di dalamnya ada bukti-buktian seperti nama pelajar, nombor kad pengenalan, nombor kad matriks, tahun pengajian bila yang akan berakhir. Okey, kita tak nak offer letter. Offer letter kita tidak terima. Kita nak surat pengesahan pelajar daripada bahagian hal ehwal akademik bertarikh terkini. So, okey, kita pergi ke segmen seterusnya iaitu segmen perkhidmatan yang disediakan oleh SSM. Yang pertama adalah perkhidmatan bekalan maklumat. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan maklumat tentang sesebuah perniagaan ataupun syarikat, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap Okey. Kejap. Okey. So perkhidmatan bekalan maklumat, okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui tentang sesebuah ataupun tentang entiti sesebuah perniagaan ataupun syarikat, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ataupun mendapatkan maklumat ni di MyData. Kita telah melantik 2 ejen bekalan maklumat kita, iaitu MyData dan juga Info untuk membekalkan segala dokumen dan juga maklumat berkaitan pendaftaran SSM, pendaftaran perniagaan dengan syarikat yang ada di Malaysia, seperti sijil dan profil syarikat, sijil dan profil perniagaan, surat pendapatan perniagaan ataupun bukti-bukti pengarah ataupun segala dokumen berkaitan SSM boleh dibeli secara atas talian di penyedia perkhidmatan bekalan maklumat kami yang ada 2 ni, iaitu MyData dan juga e-Info. So, okey, ejen pembaharuan perniagaan. So, ini adalah kami juga telah melantik ejen iaitu Bank Simpanan Nasional, BSN dan juga Bank Rakyat bagi menguruskan ataupun memberikan transaksi berkaitan pembaharuan pendaftaran perniagaan, pembayaran kompaun dan juga pembelian maklumat perniagaan. Okey. So, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dah daftar SSM nak buat pembaharuan, so boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN ataupun Bank Rakyat. Okey, yang ini adalah portal Malaysia Biz. Portal ini dibangunkan oleh pihak mampu Jabatan Perdana Menteri. Yang ini adalah transformasi penyampaian perkhidmatan kepada pengguna bagi memudahkan urusan pendaftaran dan permohonan lesen perniagaan melalui penyediaan gerbang perkhidmatan ataupun single gateway berdasarkan dasar perundangan dan standard yang telah berkuasa serta polisi keselamatan maklumat. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak mampu telah membangunkan ataupun telah pun menyediakan portal Malaysia Biz ini sebagai satu sumber, sebagai one stop center bagi mendapatkan maklumat berkaitan pendaftaran perniagaan, cara-cara untuk mendapatkan lesen ataupun permit perniagaan, permit daripada pihak berkuasa tempatan. So kalau free-free bolehlah tengok di laman web portal Malaysia Biz. So kita pergi kepada segmen seterusnya adalah segmen produk. Okey. So selain daripada pendaftaran, SSM juga menjual produk. Okey, kita juga menyediakan bekalan maklumat korporat untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan. So ini merupakan top 5 produk yang telah digunakan ataupun telah terjual yang mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan SSM. Yang pertama adalah profil syarikat. So profil syarikat ni ia mengandungi maklumat seperti nama, nombor pendaftaran, shareholder, pemegang saham dan juga pengarah-pengarah syarikat bagi sesebuah syarikat seram berhad dan juga berhad. Okey. Yang kedua adalah profil perniagaan. Sama juga seperti profil syarikat yang dia mengandungi maklumat perniagaan, jenis perniagaan, maklumat cawangan serta maklumat pemilik perniagaan berkaitan perniagaan ataupun enterprise. Okey. Yang ketiga adalah sijil pemerbadanan syarikat iaitu incorporation punya incorporation seram berhad atau berhad certificate. Okey.
Yang seterusnya adalah financial comparison. Ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat kekuatan sesebuah company itu dari segi kewangan ataupun liability. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan maklumat ataupun dokumen berkaitan financial comparison. Okey, dan juga surat pengesahan penamatan perniagaan ini terguna pakai bagi enterprise yang telah luput ataupun tidak lagi menjalankan perniagaan. So, digital certified true copy. So, apakah SSM digital certified true copy ataupun DCTC QR code reader? Ia merupakan satu perkhidmatan untuk menyemak dokumen secara digital ataupun digital certified true copy. Suruhanjaya Syarikat Malaysia mengeluarkan aplikasi mobile. Dan yang kedua adalah web checker, merupakan satu perkhidmatan untuk menyemak dokumen DCTC secara atas talian. Okay. So, maksudnya dokumen-dokumen SSM ni boleh disemak untuk menentukan ketulinan dan kesahihannya melalui aplikasi telefon dan juga secara atas talian di ssm4u.com.my. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun aplikasi SSM DCTC QR Code Reader ini untuk menyemak ketulinan sesebuah dokumen yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada. Okay, just download je SSM DCTC QR Code ni, kemudian pergi ke ataupun boleh scan ke QR Code yang ada ni untuk melihat ketulinan dokumen secara fizikal dan juga secara dalam aplikasi telefon. So, SSM Biztrust. Okey, SSM juga telah membuat transformasi yang dipanggil sebagai SSM Biztrust. SSM Biztrust ni merupakan satu piawaian berbentuk logo seal yang ditawarkan kepada entiti perniagaan yang dikawal selia oleh SSM dengan syarat entiti tersebut telah mematuhi prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan. So, fokus utama SSM Biztrust ni adalah memastikan entiti perniagaan berdaftar dengan SSM di samping mewujudkan satu komuniti perniagaan dalam talian yang selamat dan patuh pada etika amalan perniagaan dalam talian. So, Biztrust ni adalah lebih kepada online business. So, bermula 31 Mac 2021, baru lagi, satu alat tuju baru telah dikenal pasti di bawah objektifnya dan selaras dengan peruntukan pematuhan akta-akta yang ditabir oleh SSM. So, apa itu QR Code SSM Biztrust? Ia adalah memperkenalkan business starter kit berbentuk kod QR SSM Biztrust yang berfungsi sebagai semakan maklumat entiti perniagaan. So, antara fungsinya adalah pengesahan dan pengenalan identiti digital kepada entiti-entiti perniagaan yang berdaftar dengan SSM. So, bermula 31 Mac 2021, entiti perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan mempunyai akaun di portal EasyBiz Online boleh mendapatkan kod QR ni secara automatik. So, maksudnya di sini, jika sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengingatkan peniaga-peniaga online untuk meletakkan nombor dan juga nama perniagaan di bio ataupun di website sebagai bukti rasmi bahawa perniagaan tersebut telah berdaftar dengan SSM. So, kita telah tambah baik, kita telah memperkenalkan QR code ni sebagai bukti perniagaan tersebut telah berdaftar dengan SSM dan kita juga boleh membuat semakan terus dengan menggunakan aplikasi telefon yang dikenali sebagai My SSM. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh muat turun aplikasi My SSM di App Store ataupun Play Store. So bila dah download nanti, bila nampak je QR code ni di perniagaan online, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan aplikasi My SSM tu, scan saja QR code ni dan dia akan mempamerkan butiran-butiran berkenaan perniagaan tersebut. Yang pertama, kita ada nama entiti perniagaan. Yang kedua, kita ada nombor entiti perniagaan. Yang ketiga, kita ada status. Status ni kita boleh tahulah sama ada perniagaan tersebut adalah aktif ataupun telah luput, dan alamat URL perniagaan sekiranya ada. So, alamat URL perniagaan ni adalah URL perniagaan yang dijelaskan secara atas talian. Sebagai contoh di Facebook ke, di Instagram, di website ataupun di blog. So, kat sini kita akan paparkan alamat URL perniagaan tersebut. So, apabila kita ingin berurusan ataupun membeli pembelian secara atas talian, so bolehlah terus ke alamat URL tersebut. So, ia boleh lebih yakin lagi untuk kita berurusan dengan mereka.
So inisiatif BizTrust ni yang pertama adalah mewujudkan keyakinan pengguna untuk menjalankan transaksi dengan entiti perniagaan sama ada secara fizikal ataupun secara online. Okey, bagi membantu menguruskan kepatuhan entiti perniagaan terhadap keperluan perundangan yang berkaitan seperti serta meningkatkan kesedaran kepada peniaga terutamanya peniaga dalam talian berhubung tanggungjawab mereka untuk mematuhi akta ataupun undang-undang yang telah dikuatkuasakan. So itu sahaja. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke ataupun boleh layari website kami www.ssm.com.my ataupun email kepada enquiry@ssm.com.my ataupun menghubungi pusat panggilan SSM di talian 0377214000. So saya buka untuk sesi soal jawab jika ada. Siapa ada soalan boleh unmute ataupun tanya dalam ruangan chat ke. Ada soalan tak? Tuan, saya nak tanya. Yep. Kalau sebab dia macam cepat sangat. Kalau nak recap kan, macam saya baru nak buat SSM kan. So apa dia punya step tadi, kita kena pergi masuk e-biz. Lepas tu macam mana kita nak apply untuk yang free pendaftaran untuk student tu? Okey. So untuk pendaftaran yang untuk pendaftaran percuma tu kita hanya buka kepada pendaftaran perniagaan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh layari easybiz.ssm.com.my seperti dekat slide saya ni nampak Okey. So easybiz.ssm.com.my, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi sekejap Ini nampak tak dia dekat website ni? Boleh nampak tak? Cuma nampak slide je sekarang ni. Tak nampak website. Sekejap Kalau yang ni nampak tak? Yang ni boleh nampak tak kita punya website ni? Okey, boleh nampak. Okey. So pergi dekat sini. Okey, then tuan-tuan dan puan-puan pergi ke button sign up. Okey. So pilih saja ID. Okey, masukkan nombor IC, nama dan dia akan pergi ke website pendaftaran ID dululah. Okey. So selepas dah ada ID, selepas pendaftaran ID tu, tuan-tuan dan puan-puan akan terima email notifikasi untuk kita membuat verifikasi ID secara atas talian juga melalui email. So tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menghantar gambar selfie, iaitu selfie bersama IC. Okey, dia akan jadi gambar selfie bersama IC lah. So selepas itu kita akan aktifkan ID tuan-tuan dan puan-puan. Selepas itu baru boleh guna kita punya perkhidmatan atas talian. Sebagai contoh macam ni Boleh tengok tak ni? Boleh nampak? Boleh tak? Nampak? Nampak Okey, so bila dah ada ID nanti, bila kita dah aktifkan dia punya tuan-tuan dan puan-puan punya ID, so pergi saja ke My Business Services, yang ni untuk pendaftaran percuma Okey, pergi ke My Business Services, pergi ke New Business. Okey, so isikan let's say kalau saya letak sini trade name, saya letak nama Izarul Izwan Ventures. Okey. Alright, so saya pilih pendaftaran yang percuma ni hanya setahun lah. Okey, dekat bahagian insentif ni, yang ni tuan-tuan dan puan-puan perlu pilih lah. Okey, let's say untuk yang student, kita kat sini lah, skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP, select saja. So registration free for 1 year. So incubator ni letak no. So ada online, ada jual barang online tak? Letak yes. Okey, then copy saja. Let's say alamat saya kat sini lah. So kat sini sama juga, kita go next.
Alright, yang ni untuk alamat cawangan. Yang ni jika ada cawangan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih untuk tambah cawangan. Jika tiada, teruskan ke button next sahaja. Alright, so kat sini dia akan pergi ke jenis perniagaan ataupun business information. Okay, business information ni tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menulis jenis-jenis perniagaan yang tuan-tuan dan puan-puan jual. Seperti saya sebagai contoh pakaian. Okay, so kat sini selepas itu kena add business code. So add business code, let's say saya tulis pakaian. Okay, akan pergi ke search. Lepas tu, contoh saya buat ni, jahitan pakaian tempahan. Okay. So, pilih yang tadi tu, tick. And then pergi add selected code. And then go next saja. Kat sini, dekat business information ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis lah seberapa banyak jenis perniagaan yang dijual sehingga 1,500 huruf. Okay. So, pergi next. Okay, ownership akan jadi seorang saja sebab dalam package ni ada seorang saja. Okay, kat sini, dekat sini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu upload. Okay, dokumen-dokumen jika pelajar, salinan kad pengenalan, salinan kad matrik dan surat pengesahan pelajar dalam satu file. So, lepas you upload, okay, so pergi dekat, dia akan pergi ke submit for verification. Okay, submit for verification ni, dia adalah untuk kita verify sama ada dokumen-dokumen itu telah lengkap ataupun tidak lengkap. Kalau lengkap, kita akan proses kepada permohonan pendaftaran perniagaan. Jika tak lengkap, kita akan hantar query untuk tuan-tuan dan puan-puan kemaskini dokumen tersebut. Okay. Alright. So, soalan lain jika ada? Kita ada beberapa soalan dekat meeting chat. Oh, dekat chat. Salam tuan. Okey, soalan dia daripada mana. Okey, ni daripada Sakina. Salam tuan, nak tanya lepas kita daftar, kat mana boleh dapatkan QR code untuk display kepada public? Okey, kita pergi kat sini pula Okey, kat sini. Puan ataupun Cik Sakina boleh download di laman web ataupun di website easybiz.ssn.com.my ni. Pergi ke bahagian yang ni, ada services. Nampak ni, ada Biztrust. So, boleh download kita punya QR code di situ. Sebab saya tak ada pendaftaran. So, tak adalah QR code ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pendaftaran, so boleh pergi ke ada services and then kepada Biztrust untuk download dia punya QR code. So, saya menjawab kepada pertanyaan Puan Sakinah. Dekat dalam tu juga ada FAQ dan juga cara-cara untuk kita displaykan kepada orang ramai lah. Okay. So, saya pergi ke soalan seterusnya. Fazira Fairuz. Okay, di sini saya ada beberapa soalan. Ada jumlah terhad bagi pendaftaran perniagaan bagi sesebuah akaun EasyBiz. Okey, dia tak ada terhad. Maksudnya berapa banyak pun pendaftaran boleh. Tak ada masalah. 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 10 ke 20 ke 30 masih lagi menggunakan perkhidmatan EasyBiz online. Okey, bagi inisiatif SPPP, soalan nombor 2, bagi inisiatif SPPP ianya hanya terhad pada satu akaun EasyBiz atau terhad kepada pendaftaran perniagaan. Dia terhad kepada satu pendaftaran perniagaan sahaja yang kita berikan secara percuma. Okey, bagi pendaftaran menggunakan skim pendaftaran perniagaan perhatian SPPP. Boleh briefkan, okey, soalan ketiga adalah boleh briefkan sedikit berkenaan GKP. Okey, GKP ni adalah Grant Khas Prihatin yang disediakan kerajaan atau lebih tepat lagi dia dipanggil sebagai GKP 3.0. Okey, GKP 3.0 ni kerajaan telah menyediakan bantuan keuangan sebanyak RM1,000 kepada pendaftaran perniagaan yang didaftarkan sebelum 28 hari bulan Februari tahun 2021. Okey, so jika tuan-tuan dan puan-puan dah daftar SSM sebelum ini, okey, dan tuan-tuan dan puan-puan layaklah untuk membuat permohonan secara atas talian di laman web gkp.hasil.gov.my. Di situ mereka akan minta nombor pendaftaran perniagaan dan beberapa lagi requirement yang perlu diisi. Okey, so saya berharap saya menjawab soalan daripada Fazira. Alright, so soalan daripada Alif. Selepas mendaftar di EasyBiz online, kita memang tak perlu bayar apa-apa bayaran kan yang RM30 atau 60. Okey. Pendaftaran yang tidak perlu dibayar ini hanyalah terguna pakai bagi skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP. Okey, jika Tuan Alif memohon untuk mendapatkan SPPP, yes, tidak ada bayaran dikenakan bagi pendaftaran.
Okey. So ada soalan lain? Saya nak tanya, Hmm. betul ke bila kita dah hidupkan SSM ni kan, kita kena renew tiap-tiap tahun? Okey. Yes, pendaftaran SSM ni dia perlu dibuat pembaharuan setiap tahun. Okey. So bagi pendaftaran yang menggunakan skim pendaftaran perniagaan prihatin ataupun SPPP ni, okey, pendaftaran kali pertama ataupun tahun pertama kita berikan secara percuma. Okey, tahun seterusnya jika ingin meneruskan perniagaan, tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat pembaharuan dan dikenakan bayaran sebanyak 30 bagi pendaftaran menggunakan nama IC dan RM60 bagi pendaftaran menggunakan nama trade. Okey, untuk tahun pertama saja kita berikan secara percuma. Okey, soalan lain? Okey, jap. Ada Mawadah Zainuddin. Salam tuan, dulu saya dah pernah daftar tapi saya tak sempat pergi office SSM untuk activate ID tu. Jadi saya perlu buat ID baru sebab dia kata dalam masa 14 hari je untuk activatekan tu. Okey, tak perlu buat ID baru. Masih lagi menggunakan ID yang sama, just pergi mana-mana cawangan SSM untuk membuat pengaktifan ID thumbprint tu. Tak perlu ID baru. Maaf tuan, macam mana, okey, soalan daripada Alif ni, maaf tuan, macam mana ia untuk daftar perniagaan SPP tu? Okey, tadi Encik Alif saya dah tunjukkan macam mana nak daftarkan perniagaan tu. Saya rasa nanti kalau you tak perasan, nanti boleh tengok balik recording ni. Okey, lepas tapi saya brief secara basic lah. First kali you kena ada ID EasyBiz, kemudian tunggu sehingga ID you diaktifkan, kemudian pergi ke website SSM. Okey, website masukkan website saya easybiz.ssn.com.my, masukkan username dengan password, lepas tu pergi ke my business services, pergi ke new business. So di bahagian new business tu nanti you boleh pilih insentif insentif tu dekat sini. Insentif tu pilih skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP ni. Okay, so you kena upload dokumen lah, salinan IC, salinan kad metrik dan surat pengesahan pelajar. Okay, so ada lagi? Saya buka untuk soalan. Tuan nak tanya, betul ke kalau kita dah apply SSM, lepas tu kalau ada bantuan untuk pelajar yang RM200 tu dah tak dapat? Kan ada rumours kan, tak tahu betul ke Ada. tak? Okey, jika sebelum ni memang betul, mereka yang berdaftar SSM, kita juga ada terima aduan, yang tu kita terima aduan daripada pihak pelajar sendiri berkaitan dia tak dapat BPN ataupun bantuan daripada kerajaan. Itu kita telah discuss dan telah berbincang dengan pihak lembaga dalam negeri RSDN, dan mereka bersetuju untuk tidak untuk tidak menolak lah, ataupun sekiranya ada bantuan lagi, yes, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk mendapatkannya walaupun ada pendaftaran SSM. Tapi jika ada juga permohonan yang ditolak, mohon untuk email kepada saya lah, dan kita akan berbincang dengan pihak lembaga asing dalam negeri. Okey, terima kasih tuan. Sama. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas berkaitan yang skim pendaftaran perniagaan prihatin tu. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, gunakanlah kesempatan ini yang kita berikan pendaftaran secara percuma ni untuk menjalankan perniagaan. So mulakanlah perniagaan sebagai untuk menambah kewangan ke ataupun berjinak-jinak dengan dunia perniagaan ke, mana tahu selepas belajar nanti jika tiada ataupun peluang pekerjaan belum tiba, so kita boleh gunakan pendaftaran perniagaan ni untuk kita menjalankan perniagaan, untuk kita berniaga. Okey. So sebab pasaran di Malaysia ni sangatlah luas. Okey, kita mengadakan skim ni pun adalah untuk mengelakkan ataupun mengurangkan kebergantungan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan pekerjaan, sekaligus bagi pihak ataupun bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menjalankan perniagaan dah. Okey. So daripada zaman universiti lagi, tahun universiti lagi, kita dah didik tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi peniaga. Okey. So alright. Ada lagi soalan untuk sesi ni? Okey, soalan daripada Alif.
Soalan terakhir tuan, macam mana saya boleh dapatkan dokumen sokongan untuk daftarkan akaun khas untuk perniagaan? Okey, akaun khas ni adalah untuk membuka current account dengan pihak bank. So, yang pertama tuan-tuan dan Tuan Alif, tuan boleh daftarkan perniagaan dahulu. Okey, kemudian bila kita dah luluskan, kita akan kita akan sertakan salinan kita akan sertakan salinan sijil ataupun sijil pendaftaran perniagaan dan maklumat perniagaan. So sijil tu print, cetak dan bawa kepada pihak bank yang mana yang Tuan Alif nak buka akaun bank. Okey. Soalan daripada Nur Fakihah binti Mustafa, dia kata, dia bertanya, Tuan, kalau saya dah daftar ID semua tetapi saya tidak lagi teruskan pendaftaran kerana not applicable untuk insentif dan tidak lagi teruskan perniagaan, perlukah saya delete akaun SSM? Okey. Kalau saya dah daftar ID semua tapi saya tidak teruskan pendaftaran. Okey, tak ada masalah. ID ni untuk pengaktifan saja. Okey, dan dia bukanlah pendaftaran terus. Okey, ID tu kita nak aktifkan you sebagai pengguna saja. Okey, you nak buat pendaftaran ataupun tidak itu terpulang kepada daripada Cik Nur Fakihah. Okey, just pengaktifan ID tu tidak dikenakan bayaran dan tidak ada apa-apa pendaftaran pun. Maksudnya kalau you daftar ID tu hanya untuk ID saja. Dan tak perlu tu terpulang pada puan nak buat pendaftaran tu bila-bila. Okey. Baik, terima kasih. Okey, Tuan Muhammad Zulkarnain, ada soalan lagi ataupun kita boleh tutup kita punya sesi ni? Saya dah tak ada soalan. Yang lain pun dah tak ada soalan ni. Hello? Moderator? Yep. Moderator mana moderator? Ada satu lagi soalan dekat meeting chat. Okey, daripada Kwek Si Yeng, dia tanya Tuan nak tanya untuk buka akaun bank, akaun nama sama dengan nama SSM. Ya, betul. Nama perniagaan, okey, bila tuan nak buka akaun di bank, dia dipanggil sebagai akaun semasa ataupun current account bagi perniagaan, dan nama akaun tu akan menjadi seperti nama di dalam SSM. Yes. Okey, daripada Nur Fakihah, dia kata kalau dah daftar SSM ada apa efek tak kalau nak dapatkan bantuan lain dari kerajaan seperti BPR dan lain. Okey, saya rasa soalan ini saya dah jawab tadi. Cik Zulkarnain dah tanya. Okey, tidak ada apa-apa efek ataupun permohonan untuk mendapatkan bantuan lain BPR dan sebagainya, tidak ada masalah. So jika ada masalah boleh mohon kepada Cik Zulkarnain ataupun email saya teruslah. Email saya adalah okey, ni email direct line email saya lah. Okey, izharulizzwan@ssm.com.my. Jika ada pertanyaan ataupun you punya pendaftaran you dah buat ke tuan-tuan dan puan-puan dah buat tapi belum ada approval lagi, boleh email pada saya untuk saya mempercepatkanlah. Okey. Macam mana nak upgrade status SSM dari perniagaan ke syarikat? Okey, dulu dia dipanggil sebagai conversion. Okey, conversion buat tidak dibenarkan conversion. Maksudnya tidak dibenarkan daripada enterprise untuk dikonvertkan kepada Serenbahat, tidak dibenarkan, dan tuan-tuan dan puan-puan perlu mendaftarkan perniagaan ataupun Serenbahat tu secara baharu. Okey. Saya ada soalan lagi. Saya nak tanya kalau kita tak renew kena denda kan? Kena denda tu berapa ringgit? Okey, pendaftaran SSM bagi perniagaan, okey, kita akan bagi sebagai contoh setahun. So sebelum tarikh tamat tempoh setahun tu tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pembaharuan. Tetapi jika lambat ataupun tidak membuat pembaharuan, okey, kita akan kenakan compound. Okey, bagi bulan pertama compound adalah RM30, bulan seterusnya adalah RM10, RM10 sehingga 1 tahun. Selepas 1 tahun tuan-tuan dan puan-puan tidak lagi membuat ataupun masih belum lagi membuat pembaharuan, tuan-tuan perniagaan ataupun pendaftaran perniagaan tuan-tuan dan puan-puan akan delete akan terminatekan oleh SSM sendiri. Okey, baik. Ada siapa-siapa lagi nak tanyakan soalan?
Okey, soalan daripada Kwek Si Heng. Nama perniagaan masih dapat tukar selepas pendaftaran SSM atau perlu memohon permohonan untuk pertukaran nama perniagaan? Okey, nama perniagaan ni tidak boleh ditukar dan sekiranya ingin menukar ataupun menggunakan nama yang lain, so tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat pendaftaran baharu. Tuan nak buat pembaharuan di mana Okey, soalan daripada Nur Farashika. Okey, kita ada pelbagai medium ataupun saluran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pembaharuan. Yang pertama adalah secara atas talian di easybiz.ssn.com.my. Okey, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan untuk ada ID ataupun ada ID pengguna di easybiz.ssn.com.my. Dekat situ boleh buat pendaftaran, pembaharuan, penamatan dan hingga perubahan pendaftaran perniagaan. Semuanya di website. Yang kedua adalah di Pejabat SSM kita ada kios. Okey, yang tu kios. Yang ketiga, boleh menggunakan ejen perkhidmatan ataupun ejen pembaharuan kami. Ejen perkhidmatan pembaharuan perniagaan yang kita lantik iaitu BSN ataupun Bank Rakyat. Boleh pergi mana-mana cawangan BSN dan Bank Rakyat untuk membuat pembaharuan. Alright, tuan ada soalan lain? Ada satu soalan. Okey, daripada Nur Fatin Ikhwani. Dia punya soalan, if dah berhenti berniaga, perlu terminate sendiri ke registration SSM? Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan tidak menjalankan lagi perniagaan, okey, ada dua cara. Yang pertama, boleh membuat permohonan penamatan perniagaan di SSM sendiri ataupun boleh membuat secara atas talian di easybiz.ssm.com.my ataupun biarkan saja selama setahun dan kami akan membuat termination sendirilah. Maksudnya SSM akan menamatkan sendiri pendaftaran tersebut. Okey. So yang kedua adalah tuan kalau nak mengelakkan daripada dikenakan kompaun RM30 setiap bulan selepas tahun, jadi kita boleh buat permohonan untuk tutup perniagaan kita kan. Boleh, tak ada masalah. Boleh membuat penamatan perniagaan. Okey, tak ada masalah. Okey, insyaAllah kita dah sampai di penghujung webinar. Jadi saya tutup sesi soalan. Terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan. Kejap. Mana ada kata-kata? Sekejap, ada satu soalan lagi daripada Khairunisa Nabila Izzati. Oh, panjang tu nama dia ni. Okey. Okey, jika saya dah daftar satu jenis perniagaan, contohnya saya buat tambahan jahit baju, lepas tu saya tak buat dah, kemudian saya berniaga lain, pula seperti makanan, adakah saya perlu melakukan pendaftaran baru untuk perniagaan saya? Sekejap Okey, jenis perniagaan kita benarkan untuk diubah. Okey, tapi dia bergantung pula kepada nama perniagaan. Okey, jika Cik Khairunisa daftarkan nama perniagaan seperti Khairunisa Clothing ataupun Khairunisa Textile, so jenis perniagaan yang lain tidak dibenarkan selain daripada textile dan juga fashion ataupun clothing ataupun pakaian. Tetapi jika Cik Khairunisa daftarkan nama perniagaan seperti Khairunisa Ventures, Khairunisa Enterprise, Khairunisa Resources ke, okey, yang tu jenis perniagaan dibenarkan untuk ditukar, tiada masalah. So tak perlu buat pendaftaran baru, cuma tukar jenis perniagaan sahaja. Okey. Okey, tuan ada kata-kata terakhir ke? Oh, daripada saya kata-kata terakhir. Saya ke? Okey. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang turut serta dalam sesi taklimat ni. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat sedikit sebanyaklah maklumat berkaitan SSM daripada sesi ini. So saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak UIA. UIA ni kan? Betul tak? UIA. Betul. Kepada pihak UIA di atas sesi kalimat ni. So gunakan kemudahan yang ada, gunakan insentif yang kita sediakan iaitu pendaftaran percuma bagi golongan pelajar. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan menceburkan diri dalam bidang perniagaan lah. Okey. So jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan SSM,
sama ada boleh email saya ataupun boleh dapatkan di website kami. Okey. So saya ucapkan selamat berpuasa semua. Okey, dan terima kasih. Terima kasih tuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Alright, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.